Seterusnya saya menyebut Yang Berhormat Bukit Gelugor. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi saya peluang untuk membahas rang undang-undang yang cukup penting ini, iaitu Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022. Selain daripada apa yang telah pun dibahaskan oleh ramai ahli parlimen pagi ini, saya tidak ingin ataupun berniat untuk mengulangi perkara-perkara tersebut. Tetapi apa yang perlu kita tekankan di sini, Tuan Speaker, adalah kita here dengan izin dealing with a fundamental liberty. Dalam keadaan tersebut, kita perlu faham bahawa sesuatu kerajaan itu perlu mengambil berat sekiranya mahu menyekap apa-apa fundamental liberty. A government or a democracy dengan izin should be slow to interfere and restrict fundamental liberties until and unless satisfied that is absolutely necessary to do so. Sekiranya adalah perlu saja kita memperkenalkan sekatan kepada fundamental liberties. Dalam kes ini kita membincang tentang the right to associate. Dalam kes Nordin bin Saleh yang telah pun diputuskan dalam tahun 90-an, dinyatakan bahawa the right to associate includes the right to disassociate. Maksud itu membenarkan seorang itu atau kita panggil kata itu melompat dari satu parti ke parti yang lain. Oleh kerana beliau mempunyai hak untuk disassociate. Tetapi itulah tujuan kami di Dewan Yang Mulia ini, mengambil pendekatan bahawa the time has come. Masa telah pun tiba untuk kita melarang ataupun outlaw party hopping. Kerajaan Pakatan Harapan telah pun committed dengan memasuki MOU ini dengan tujuan utama untuk memperkenalkan undang-undang ini. Tetapi undang-undang ini setakat yang mana saya telah lihat, saya merupakan seorang ahli jawatan kuasa teknikal yang telah pun menghalusi beberapa pindaan ataupun peruntukan dan cadangan di belakang pindaan ini. Dan sebelum hari Rabu minggu lepas, kita semua tahu bahawa kerajaan sendiri setuju bahawa pindaan-pindaan yang sepatutnya dibuat dalam konteks ini boleh dibuat melalui pindaan-pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan sendiri. Dan bukannya perlu kita ada satu enabling law ataupun federal law untuk membolehkan anti-hopping. Jadi saya pun sedikit hairan kenapa kita memerlukan federal law. Memandangkan kita boleh membuat pindaan yang sewajarnya kepada peruntukan-peruntukan di dalam perlembagaan sendiri. Ini adalah penting, Tuan Speaker, oleh kerana seperti yang saya katakan tadi, we are dealing with fundamental liberties. Sekiranya kita ingin menyekat fundamental liberties, perlu kita mempunyai satu majority 2/3. We cannot allow such fundamental liberties to be restricted with a simple majority dengan izin. Oleh kerana itu boleh membuka floodgate kepada penyalahgunaan kuasa ataupun abuse in the future. Ini merupakan satu perkara yang saya berharap bahawa jawatan kuasa yang ditubuhkan selepas ini akan mengambil dengan serius. Whether or not it is necessary to pass federal law or whether or not amendments to the Constitution itself by way of a 2/3 majority would suffice. Saya berpendapat itu boleh dibuat. Dan keduanya, Tuan Speaker, kita perlu, saya tidak ada banyak masa, ada banyak perkara saya ingin timbul, tapi saya akan habiskan dengan ini. Seperti yang telah pun saya dinyatakan oleh Teluk Intan tadi, saya setuju bahawa adalah perlu kita menyelesaikan perkara ini dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. We need to have certainty. We cannot come back in July because many things can happen. From now until July, Sheraton moves can happen, a general election can happen. All these things can happen which can scuttle this effort to introduce anti-hopping laws. Saya
berharap bahawa pihak kerajaan juga pihak pembangkang dan stakeholder yang lain yang terlibat di dalam usaha ini akan memastikan bahawa undang-undang ini akan diluluskan at the most pada masa dalam bulan 5. Itu saja Tuan Speaker, saya menyokong pindaan ini. Terima kasih. Bukit Glugur. Seterusnya saya jumpa Yang Berhormat